Sebab itu kalau awak ingat kita belajar QGIS, saya suka ada letak ID dan dia mestilah tak sama. Sebab ID tu akan represent polygon itu. Betul tak? So ID pada polygon itu sangat penting bila kita nak buat weight. Weight ni apa? Pemberat. Okay. So sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba buat analisis yang dipanggil sebagai Global Moran Eye. So awak pergi kepada space, awak nampak ada beberapa contoh analisis statistik yang wujud. Pertama dinamakan Univariate Moran Eye. Yang bawah ni Univariate Local Moran Eye. Apa beza yang atas dengan yang bawah? Yang atas ni cerita pasal global sebenarnya. Global Moran Eye. Secara keseluruhan dataset 100 daerah atau poligon yang kita ada ni. So klik kat situ. Kemudian kenapa saya kata tadi benda ni univariate? Sebab kita hanya pilih satu je variable untuk dijadikan indikator. So contohnya awak boleh tekan dekat sini BIR 74. BIR 74 ni apa? Mungkinlah BIR 74 lah. Okay. So awak tekan OK. Apa jadi? Dia akan keluarkan kamu BIR 74, BIR 74 bawah, BIR 74 kiri ditulis itu lag. Lag ni maknanya calculation of lag lah for that particular data. Awak ketepikan sikit awak punya scatter plot ni dan awak ketepikan sikit awak punya map ni. So inilah yang dinamakan Global Moran Eye. Dekat mana nak baca? Dekat atas ni. 0.139. Saya nak tanya kamu, arah dia punya arrow ni ke kanan ataupun ke kiri? Daripada kiri ke kanan ataupun dia menaik atau menurun? Menaik. Bila menaik, ini menunjukkan contoh. Sebab dia pun tak ada tulis negatif kan kat atas ni. Inilah contoh positive autocorrelation. Signifikan ke tidak, itu cerita nombor 2. Cerita nombor 1 nak kena tahu dulu, dia positif ke dia negatif. So daripada Global Moran Eye punya reading, kita tengok dia adalah positif. Jelas? Dia berkadar langsung lah. Berkadar langsung. Kalau dia berkadar songsang, maknanya begini. Dia begini. Dia berclustering, signifikan ke tidak, itu cerita nombor 2. Setakat ini kita tahu nilai dia 0.13. Awak tak boleh kata nilai dia 0.13, nilai dia rendah, tak tinggi macam Pearson. So dia punya autocorrelation tak wujud atau lemah. Tak boleh kata gitu. Nanti dulu. Cerita dulu yang pertama, positif negatif? Positif. Bila positif, dia ada ciri-ciri kluster ke tidak? Yang itu awak akan tahu bila awak tengok nanti di dalam dia punya local. Secara umum kita tahu macam ada. Kenapa saya kata macam ada? Sebab dia dah dipecahkan melalui kuadran. Faham tak kuadran? Dia ada kuadran atas, dia ada kuadran bawah. Kuadran atas ini adalah penunjuk kepada kuadran high-high. Ataupun nilai dia, kalau nak faham, nilai BIR 74 ini yang ditunjukkan di sini adalah nilai-nilai yang melebihi mean bagi BIR 74. Itu sebab dia duduk di sini. Adakah dia berkluster? Seems like it's being clustered. Betul tak? Secara naked eye, dia cluster ke tak? Dia berkluster lah. Maksudnya dia berkawan-kawanan antara satu sama lain di tempat yang macam, dia sama dia kat situ. So, inilah fungsi pertama Global Moran Eye. Untuk tengok, ada clustering or non-clustering occurred. Significant or not? Not yet. So, ini dekat mana? High. High tadi bukan maksudnya BIR dia tinggi value tak. Dia punya clustering. Clustering yang menunjukkan nilai BIR 74 lebih daripada mean. Kemudian kita pergi pula dekat bawah ni dipanggil sebagai low. So ada clustering tak awak rasa? Macam ada jugalah clustering. Ini yang dipanggil sebagai high, low quadrant. Menunjukkan spatially clustered or non-spatially clustered. Itu je. Setakat ni faham? Faham kan? Okey. Ada 2 lagi kuadran saya tak cerita. Yang pertama dinamakan sebagai, ni apa? Ini high, ini panggil high-low. High-low dan low-high. Apa beza kedua-dua kuadran ini? Ini dua-dua kuadran dinamakan sebagai spatial outlier. Apa tu? Spatial outlier. Maknanya ada wujud kluster tetapi bersama dengan kluster yang berciri bukan dengan dia punya ciri. Itu dia punya cerita lah. Ataupun secara value-nya tadi saya boleh kata dia berada di kawasan yang rendah di sekeliling kluster yang tinggi. Yang ini pula
Dia berada di kawasan yang tinggi tapi diklusterkan rendah. Faham? Yang ini yang kita kata high-high dengan low-high ataupun high-low. Kalau dah disease bermaksud yang low tu ada outbreak Kalau disease, kalau kita tengok dekat spatial autocorrelation, high-high lah. Itu ada disease lah. Ada disease yang clustered. Tetapi bila kita tengok dekat low-high menunjukkan bahawa kawasan tu ada potential. Tapi belum dapat disease lagi. Belum lah sebab dia punya kelas. Dia jangan cerita nilai disease tau, bilangan kes. Jangan cerita cluster tu. Poligon itu adalah poligon yang berwarna, contohnya biru muda. Maksudnya apa? Dia low-high. Dia menunjukkan elemen kluster yang rendah di sekeliling dengan kluster yang tinggi. Itu maksud dia. Jangan ingat nilai BIR 74 tadi. Jangan, salah. Ingat bahawa pengiraan ini bukan kepada nilai BIR 74. Dia berdasarkan spatially arrangement of that BIR 74. Spatial arrangement. Okey, ini dia punya another spatial outlier. Ini dipanggil global Moran I. Jelas? Soalan?